hubungi 03-5514-3773 atau 03-5514-3772 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Penubuhan sebuah yayasan bertujuan memelihara kebajikan wartawan atau pengemal media di Malaysia, terutamanya mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19, perlu disegerakan. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia MPI, Datuk Dr. Chamil Waria berkata, ia kerana cadangan yang diumumkan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin itu akan membantu sejumlah 3,000 pengamal media yang hilang pekerjaan akibat gangguan digital dan COVID-19 sejak 2 hingga 3 tahun lalu. Selain daripada penubuhan yayasan tersebut, pihak MPI juga memohon kerajaan untuk menyediakan pakej rangsangan bagi membantu organisasi media yang terkesan akibat wabak COVID-19. Yayasan Selangor menawarkan pembiayaan pendidikan kepada pelajar cemerlang khusus perakaunan profesional Universiti Teknologi Mara UiTM Putera Aiman Abdul Rashid bagi membiayai pengajiannya. Dalam satu kenyataan, Yayasan Selangor memaklumkan bahawa tawaran tersebut disampaikan di kediaman keluarga Putera Aiman di Kampung Sungai Tua dekat Batu Cave Selangor oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga pengerusi ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Selangor. Putera Aiman baru-baru ini telah menempa kejayaan cemerlang sebagai pelajar terbaik negara dan kedua terbaik peringkat dunia dalam peperiksaan Maintaining Financial Records FE2 di bawah kursus Certified Accounting Technician CAT. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan satu lagi kluster baru COVID-19 dikesan di negeri Sarawak, membabitkan kluster Melo, Pusa menjadikan jumlah kluster yang masih aktif sehingga kini adalah sebanyak 27 kluster. Sumbangan itu menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, ia merupakan kluster komuniti yang dikesan di Lorong Melo di Kampung Beladin yang terletak di daerah Pusa dengan kes indeks membabitkan seorang wanita warga tempatan berumur 23 tahun. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya ikuti berita IKIM yang akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 18 Mac 2013, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah melancarkan kempen Sah Nikah Sah Nasab dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bertempat di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, Bangi, Selangor. Pelancaran kempen ini merupakan salah satu usaha pihak JAKIM bagi memberi kefahaman kepada masyarakat Islam mengenai tanggungjawab dan kepentingan menjaga nasab keturunan. Ianya juga bertujuan memberi kesedaran kepada umat Islam supaya mengikut hukum syarak dan mematuhi undang-undang keluarga Islam yang telah ditetapkan di seluruh Malaysia. Sebanyak 4 kertas kerja telah dibentangkan iaitu pengurusan nikah di Malaysia, 1 pengalaman,
kedudukan anak tak sah taraf dari aspek pandangan syarak dan aspek perundangan serta isu mengenai pendaftaran kelahiran anak. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji-selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji-selidik. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat dengan IKIM, tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk bersama sekali lagi menerusi perkongsian di segmen Aspirasi 10.1 bersama saya Nur Hayati Paradi, insya-Allah 3 jam bermula 10 pagi ni sampailah nanti ke pukul 1 tengah hari. Alhamdulillah. Selamat menyambut Isra' Mi'raj kepada semua sahabat pendengar. Moga-moga Allah kurniakan kita pemahaman yang baik dan juga mempermudahkan juga urusan kita dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah, insya-Allah. Lebih lagi bila kita nak meraihkan Isra' Mi'raj ini sendiri, insya-Allah. Baiklah, bagi yang berpuasa sunat Khamis, berpuasa sunat bersempena Isra' Mi'raj juga, selamat puasa diucapkan. Moga-moga Allah permudahkan juga urusan ibadah anda dan diganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran, insya-Allah. Baiklah, bersama Yati, insya-Allah kejap lagi kita ada perkongsian dalam tasnif ibadah. Untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, kita akan berkongsi soal jawab. Anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Dan bersempena dengan Isra' Mi'raj hari ini, anda boleh saja ajukan soalan-soalan berkaitan dengan Isra' Mi'raj, bulan Muharram, bulan Rejab ini ataupun bulan Ramadan nanti. Apa soalan yang anda ingin ajukan, silakan dibuka seluas-luasnya untuk anda ajukan soalan anda, nanti akan dijawabkan oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, insya-Allah. Apapun sebelum kita nak ke lagu pertama kita bersama dengan Opik, Bila Waktu Telah Berakhir, nak cakap terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi sudah tadi, Hazwan dan juga Sufian Amrin. Alhamdulillah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
antara bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sedap ni nasi ni. Beras jenis apa awak masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia.
dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul ilm wal jihad wal kasb, lianna talibal ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3. Penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menerusi perkongsian pertama edisi hari Khamis hari ini, kita akan bersama menerusi tahsinul ibadah, dan insya-Allah untuk hari ini kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, dah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sekali lagi sudi untuk bersama dengan sahabat pendengar IKIM untuk perkongsian dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam tahsinul ibadah hari ini. Cumanya awalan ini bersempena dengan Isra Mi'raj juga hari ini Ustaz. Mungkin ada kata-kata awal mukadimah daripada Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada DJ Nurhayati Paradi dan seterusnya yang dirahmati Allah, yang dikasihi sidang pendengar IKIM sekalian. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang menghubungkan antara bumi dan langit. Peristiwa yang menghubungkan antara roh dan jasad. Peristiwa yang mendedahkan kepada kita bahawasanya di sana ada alam yang lebih luas lagi daripada alam dunia yang kita tinggal sekarang ini yang begitu sempit. Seperti mana di bumi ada penduduknya, maka di langit juga ada penduduknya. Orang Islam masih tertanya-tanya dan tercari-cari, adakah di atas sana ada penduduk? Adakah di atas sana ada kehidupan? Maka dihantarlah segala pekakas dan jentera untuk menyelidik. Adakah di atas sana ada yang dipanggil kehidupan? Adapun bagi kita orang yang beriman kepada Allah melalui sumber Al-Quran, melalui sumber wahyu, maka secara yakin dan pasti, tanpa ragu-ragu,
bahawasanya di atas sana memang meriah dengan penduduknya. Ada malaikat, ada binatang-binatang yang tertentu. Misalnya seperti burak yang kita dengar dalam kisah Isra' dan Mi'raj dan pelbagai. Ada sungai, ada istana dan seumpamanya. Jadi sebenarnya dengan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, suatu ilmu yang sangat besar yang tidak ternilai bertambah dalam diri kita. Mengenang peristiwa Isra' dan Mi'raj mengingatkan kita bahawasanya episod peristiwa Isra' dan Mi'raj itu merupakan hadiah daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala jerit payah pengorbanan dan tahun kesedihan yang menyelubungi Rasulullah atas kematian bapa saudara yang begitu setia membela Rasulullah dan apatah lagi isteri yang tercinta. Maka begitulah juga kita mengambil iktibar segala jerih payah pengorbanan seseorang itu untuk agama akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa apa? Dalam rupa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada baginda sebelum ini mendapat khabar tentang Allah, beriman tentang Allah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dikurniakan satu kurnia yang besar. Sebelum ini hanya dengar khabar, sebelum ini beriman dengan hati, berpindah kepada satu lagi fasa yang lebih tinggi, iaitu diperlihatkan ataupun Rasulullah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu nikmat yang kelak dalam syurga adalah nikmat yang paling besar. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mengambil iktibar, mendapat suntikan inspirasi, motivasi, semangat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk terus menjadi hamba Allah, untuk terus menghubungkan bumi ini dengan langit. Jangan hanya hidup di bumi. Bumi ini sempit ya. Berapa besar ilmu kamu tentang bumi masih sempit. Di sana sebenarnya ada dunia yang juta kali ganda lebih besar daripada bumi yang sangat sempit ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pembukaan kita pada hari ini. Dan kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar IKIM, yang mana anda boleh hantarkan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29-004-004 011-29-004-004. Dan soalan pertama kita, Ustaz, datang daripada FB Husna Mat Yazid. Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, adakah proses Mi'raj Nabi SAW naik ke langit sama dengan proses Nabi Adam AS dan juga Hawa AS turun ke bumi? Kenapa Nabi Adam tak perlukan buruk untuk turun ke bumi, Ustaz? Dia perlu tak perlu itu atas kehendak Allah. Itu atas apa? Kehendak Allah. Kita tak tanyalah soalan, kenapa pergi naik kereta, kenapa tak naik bas. Itu adalah ada penentu dari Allah. Kalau Allah Ta'ala tentukan Nabi naik tanpa burak, maka Nabi akan naik tanpa burak melalui malaikat sahaja. Kalaulah Allah Ta'ala tentukan naik binatang selain daripada burak, maka selain daripada burak. Dia punya soalan dia yang lebih wajar, apa hikmahnya? Kita tak bertanya benda yang dah berlaku. Mengapa tak buat macam ni? Itu bukan hak kita untuk bertanya. Kita bertanya apakah hikmahnya? Yang itu adalah soalan yang wajar. Sebenarnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit tidak menaiki burak. Nabi naik ke langit bukan menaiki burak. Burak itu digunakan dalam peristiwa Isra'. Apa maksud Isra'? Isra' adalah perjalanan Nabi di bumi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram berhenti di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, dan seterusnya destinasi terakhir di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, yang itu naik burak. Dan ketika Nabi naik ke langit bukan menaiki burak, bukan baginda menaiki burak. Burak telah ditambak di satu tempat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Kalau kita pergi di Baitul Maqdis, dia ada satu masjid namanya Masjid Burak.
Apa maksud Masjid Burak? Diriwayatkan bahawasanya ada satu tempat di sana, di satu bahagian yang Burak itu telah ditambat sebelum Nabi naik ke langit daripada kawasan Baitul Maqdis, iaitu di tempat yang sekarang ini digelar sebagai Dome of the Rock, iaitu kubah kuning itu. Itu dia punya pusatnya, itu dia punya stationnya. Daripada situ Nabi naik ke langit melalui apa? Menggunakan apa? Menggunakan Mi'raj. Nabi naik ke langit menggunakan apa? Mi'raj. Mi'raj ini maksudnya tangga. Maksudnya apa? Maksudnya tangga. Maka ada tangga yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, yang bersifat ghaib, dan melalui tangga itulah Nabi SAW menaiki ke langit dan bersama dengan Jibril alaihi assalam. Itu sebenarnya peristiwa yang berlaku. Dan dibezakan, macam contohnya, kenapa satu orang itu dia pergi jalan kaki tak naik kenderaan? Jadi orang yang naik kenderaan itu dia lebih mulia lah, maksudnya diberi tambahan kemuliaan berbanding orang yang pergi berjalan kaki, betul tak? Jadi orang yang mana dijemput, maka dijemput menggunakan kenderaan. Orang yang disuruh balik, maka disuruh balik berjalan kaki. Itu kalau nak faham apakah hikmahnya, dual hasilnya, titiknya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk berkongsi ilmu pada hari ini, dan rakan-rakan kita juga tertarik juga nak tahu lebih lanjut tentang Isra Mi'raj ni. Ada soalan lagi Ustaz di YouTube IKIM daripada sahabat kita Kak Long dari Negeri Sembilan, kata, Ustaz, betul ke Rasulullah SAW masa Isra Mi'raj nampak rupa sebenar Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz? Ulama membahaskan, adakah manusia boleh melihat Allah? Maka diperincikan seperti berikut. Pertama, melihat Allah sebelum kita masuk dalam syurga. Maksudnya di kehidupan dunia. Maka mengikut hukum syarak. Mengikut apa? Hukum syarak. Manusia tidak diizinkan untuk melihat Allah berdasarkan firman Allah, lan tarani, kepada Nabi Musa. Kamu sekali-kali tidak boleh melihatku, walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu mampu melihat cahaya itu, maka kamu boleh melihat aku, tapi kamu tidak mampu melakukannya. Maka untuk manusia, walaupun nabi-nabi, tidak ada izin daripada segi syarak untuk mereka boleh melihat Allah di dunia ini. Secara jaga, bukan secara mimpi, secara jaga. Kecuali Rasulullah SAW, menurut pendapat yang kuatnya, yang majoritinya, walaupun Sayyidatina Aisyah menafikannya, Sayyidatina Aisyah menafikan bahawasanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat Rabbnya ataupun melihat Tuhannya. Tetapi menurut pendapat yang kuat, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ulama, ia berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi melihat? Apakah keadaannya? Tidaklah diperincikan. Maka kita tak perlu perincikan perkara yang tidak diperincikan. Kita hanya sebut Nabi SAW diperkenankan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Apa kaifiatnya? Tidak ditanya kepada zat yang tidak ada bagaimana pada zatnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz pencerahan pada hari ini. Dan seterusnya kita ada satu soalan Ustaz daripada sahabat kita di Facebook IKIM. Ustaz kata, daripada Huzaifah Hijrah Sunnah, kata, Ustaz nak bertanya, betul ke pendapat mengatakan Isra Mi'raj itu bukan jatuhnya tarikh pada 27 Rejab tu Ustaz? Sebenarnya berkaitan dengan tarikh sesuatu, apatah lagi sesuatu yang telah berlaku ribuan tahun lampau, maka berlaku perselisihan ulama padanya adalah wajar, sebab dia melibatkan sejarah. Dia melibatkan apa? Melibatkan sejarah. Contohnya, ulama berbeza pandangan sebenarnya pada tarikh kelahiran Rasulullah sendiri, yang saban tahun kita raikan misalnya pada 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8,
ada yang mengatakan pada belas yang lain. Maka misalnya nuzulul Quran yang kita raikan pada bulan Ramadan pada tarikh 17 Ramadan. Maka begitulah juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ia berlaku perselisihan di kalangan ulama pada tarikh tersebut. Cumanya ulama mengatakan sebenarnya tarikh itu tidak penting. Tarikh itu tidak penting. Mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sepanjang tahun adalah relevan. Apa dia? Adalah relevan, adalah sesuai. Cumanya ulama telah mengambil salah satu daripada pandangan bahawasanya ia berlaku pada 27 Rejab sebagai suatu usaha untuk mengambil peluang. Sebab pada waktu sebenarnya sepanjang tahun sesuai untuk diceritakan Isra dan Mi'raj. Tetapi pada waktu yang mana disebut ia berlaku pada tarikh tersebut, maka kesesuaiannya itu bertambah-tambah. Kerana bila ada sesuatu sempena, kemudian dilontarkan, diperkisahkan kisah-kisah yang sesuai dengan sempena tersebut, dia lebih memberi impak, lebih memberi kesan, bahkan dia lebih menarik perhatian. Itu maksudnya. Ini dipanggil jalan hikmah, jalan tarbiyah, jalan dakwah yang ditelusuri oleh ulama untuk meraihkan lemahnya manusia pada hari ini. Sepatutnya sepanjang tahun. Tapi kalau sepanjang tahun mereka mungkin lemah daripada mahu mendengarnya. Jadi kita ambil waktu yang betul-betul sempena. Walaupun tarikh itu mungkin ada yang mengatakan yang lain, tak penting. Sebab tarikh itu tak penting. Kita bukan nak belajar tarikhnya. Yang penting benda itu berlaku. Dia berlaku bila tak penting. Dia tak ada kesan apa-apa. Dia yang penting perkara itu berlaku. Dan apakah kontennya, iktibar tidak diambil berdasarkan tarikh. Iktibar diambil berdasarkan isi, konten, ibrah daripada peristiwa tersebut. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan kita akan mencari rehat ketika. Selepas ini ada soalan-soalan yang berkaitan dengan solat dan sebagainya. Sebab kita faham juga Isra Mi'raj ini juga bermulanya pensyariatan tentang solat. Kita akan kongsikan lepas kita mencari rehat ketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita masih lagi bersiaran menerusi perkongsian di Aspirasi. Kita ada tahsinan ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, dan hari ini banyak pula soalan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj untuk sama-sama kita ajukan pada Ustaz. Dan insya-Allah untuk pertemuan kita kali ini kita sambung lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook IKIM Ustaz, daripada Badrul Hisham Itam. Ustaz, apa hikmah solat perintah terus dari Allah berbanding ibadah yang lain Ustaz? Yang dimaksudkan solat perintah terus daripada Allah adalah solat 5 waktu. Apa maksudnya? Iaitu bukanlah bermakna sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak ada sembahyang. Sembahyang telah dilakukan oleh Rasulullah sebelum itu, bersama Sayyidatina Khadijah misalnya, bersama Sayyidina Ali yang awal mula agama Islam misalnya. Namun solat tersebut bukanlah solat yang kita panggil sebagai solat lima waktu. Kerana solat ini adalah syariat yang sudah ada pada umat-umat yang terdahulu, iaitu pada Nabi yang terdahulu. Waja'alu, Allah Ta'ala berfirman kepada kaum Bani Israel, waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah, dan jadikanlah rumah kamu itu sebagai kiblat, tempat kamu ibadat, dan dirikanlah solat. Ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel. Bahkan disebut dalam kitab Fathul Mu'in berdasarkan riwayat tertentu bahawasanya 5 waktu solat yang kita kerjakan sebenarnya mewakili waktu-waktu salat bagi para nabi. Misalnya waktu asar adalah salat bagi Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya. Maka waktu-waktu salat yang dulu hanya satu waktu kepada para nabi diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW di dalam waktu tersebut secara berkumpul. Maka ini adalah suatu petunjuk kepada ketinggian umat Rasulullah SAW. Maka berbalik kepada soalan yang ditanya tadi, apakah hikmahnya solat itu diberikan terus? Solat yang dimaksudkan apa dia? Solat 5 waktu. Sebelum itu sudah ada solat. Namun solat 5 waktu yang merupakan salah satu daripada rukun Islam, maka terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentulah. Kita sendiri pun boleh faham apabila perintah tersebut direct, terus menerus daripada pengeluar hukum, maka dia menunjukkan pentingnya, besarnya. Macam kita kata, takkan nak tunggu orang atas suruh baru nak buat kot. Mana begitu sekali. Solat ini begitulah juga dibayangkan. Kalaulah perintah ini terus daripada Allah, bukan melalui Jibril alaihi salam seperti mana perintah-perintah yang lain, maka di sana akan menzahirkan besarnya ibadah solat itu. Dan ibadah solat itu dia merupakan Mi'raj. Kalau nak dikaitkan dalam peristiwa Mi'raj, seperti mana dia adalah ibadah yang datang daripada langit, maka begitulah juga kalau orang itu dia jaga solat dia tekun dalam solat dia, maka solat itu disebut sebagai Mi'rajul Mu'min, iaitu Mi'raj, alat untuk bawa dia naik tinggi sampai ke langit, iaitu menghubungkan dia yang duduk di bumi dengan langit yang tinggi, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Abdul Yasri. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Adakah bacaan tahiyat akhir dalam solat berkaitan dengan peristiwa pertemuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu taala Ustaz? Kisah ini memang masyhur diceritakan, tetapi saya tidak pasti dan tak ingat sumbernya, maka saya tak boleh jawab soalan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Dan kita nak kongsikan juga Ustaz antara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni berkaitan dengan solat juga Ustaz. Ramai tanyakan tentang solat. Pertama,
Sekejap Ustaz ya. Cek soalan. Banyak sangat soalan. Okey. Sekejap Ustaz ya. Okey. Soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp Kim Ustaz kata, soalan pertama dari 2 soalan, kata ketika di penghujung waktu menghampiri waktu subuh, solat mana yang lebih utama, tahajud atau witir Ustaz? Nur daripada Rantau Panjang. Solat witir adalah solat sunat. Solat tahajud adalah solat sunat. Antara solat witir dengan solat tahajud yang lebih dituntut ataupun yang lebih muakkad adalah semayang witir. Maka bila bertembung waktu yang suntuk, dalam waktu yang suntuk bertembung antara membuat ataupun melakukan semayang tahajud dengan melakukan semayang witir, maka sudah tentulah diutamakan semayang witir, kerana semayang witir itu lebih muakkad. Bahkan dia paling muakkad daripada banyak-banyak semayang selain semayang rawatib, maka diutamakan semayang witir. Bahkan kalau satu orang itu semayang witir, dia sekaligus boleh mendapat pahala semayang tahajud. Kerana apa? Kerana tahajud itu maksudnya kita solat setelah bangun daripada tidur. Maka semayang witir juga boleh mewakili sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud tak boleh mewakili sembahyang witir. Walaupun hanya 1 rakaat witir tu Ustaz. Walaupun hanya 1 rakaat witir. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, soalan daripada rakan kita lagi dari Perak, Puan Lin kata nak tahu apakah boleh ikut solat berjemaah yang bersolat di ruang kaki 5 dan terputus saf dan tak nampak imam ataupun makmun yang akhir. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Dalam masalah seperti ini, kita perlu pastikan apakah yang dimaksudkan dengan yang bertanya. Adakah beliau bertanya situasi yang khusus ataupun bagaimana? Maka oleh kerana saya tidak pasti apakah situasi khusus yang dimaksudkan, maka kita berikan kaedah umum. Kalau kaedah umum ini sesuai dengan situasi sebenar yang berlaku, maka itulah jawapan dia. Maka kaedah umumnya, dalam masalah kita ingin melihat ataupun bersolat mengikuti jemaah, maka ada syarat dia. Ada apa? Ada syarat dia. Antara syarat dia adalah iaitu mengetahui pergerakan imam. Melihat pergerakan imam ataupun melihat pergerakan saf yang mengikut imam. Dia tak tengok imam sebab jauh, tapi dia nampak saf yang nampak saf imam, contoh. Maka itu pun sudah memadai. Jadi kalaulah dalam situasi ini seperti yang ditanya, mengatakan tak nampak langsung, okey, tak nampak langsung makmum yang nampak dengan makmum yang nampak imam, maka tidak cukup syarat untuk ikut. Tidak apa? Tidak cukup syarat untuk ikut. Dan salah satu lagi daripada syaratnya adalah apa? Adalah boleh pergi. Maksudnya kita nak pergi ke paling kurang saf yang terdekat yang bersambung dengan imam itu, tidak ada apa-apa halangan. Contohnya kita duduk di luar, ada pagar berkunci, ada halangan untuk kita boleh akses masuk. Mungkin kita nampak yang kat dalam tapi ada pagar kunci, maka itu dipanggil halangan. Maka solat makmum yang di luar pagar itu tidak sah berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita Zam dari Temerloh Ustaz. Kita nak masuk saf baru solat, di manakah lebih afdal? Tengah ke, tepi kanan ataupun tepi kiri Ustaz nak masuk dalam saf tu? Nabi SAW bersabda, wasitul imam, jadikan imam kamu itu di tengah. Apa maksud jadikan imam di tengah? Kalau kita buat saf, imam ada di tengah saf kita. Apa maksudnya?
Maksudnya kalau satu orang dia satu kumpulan manusia yang baru datang, dia buat saf mula daripada kanan ataupun mula daripada kiri, maka akan menyebabkan keadaannya imam tidak berada di tengah. Betul? Maka cara yang betulnya membina saf adalah mula daripada tengah, kemudian yang baru datang dia masukkan kanan, lepas tu dia masuk kiri, dia imbangkan apa? Dia imbangkan saf tersebut supaya imam itu berada di tengah-tengah mereka. Baik, Alhamdulillah faham. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, soalan daripada sahabat kita tanya sah tak solat. Sahabat kita ni kalau duduk di tahiyat akhir dan rasa tumit terkeluar daripada kain telekung dan cepat-cepat menutupnya kembali. Ni daripada Puan M. Seorang wanita kita putus ke Ustaz? Putus. Kita akan dapatkan Ustaz sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita dapat kembali Ustaz. Tadi terputus, maafkan Ustaz. Terputus ketika tadi talian kita. Kita sambung tadi Ustaz tentang soalan sahabat kita tentang telekung tadi. Silakan Ustaz. Sekiranya aurat seseorang itu terbuka, kemudian dia menutupnya dengan segera, maka sembahyangnya tidak batal. Tetapi kalau dia tidak menutupnya dengan segera, maksudnya dah terbuka lama dah, baru dia perasan, dia tutup, maka sembahyangnya itu batal. Bukan maksudnya bila dia sedar ditutupkan segera, bukan. Kalau dia sedar itu setelah sudah terdedah lama, maka menutup dengan segera itu tidak memberi apa-apa kesan. Maksudnya sembahyangnya itu tetap batal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan sebentar tadi. Dan seterusnya kita ke soalan seterusnya daripada sahabat kita yang tanyakan soalan di WhatsApp IKIM Ustaz dari Tanjung Malim. Kita ada Umar. Mia Umar kata, apakah yang lebih afdal, sama ada satu ataupun dua salam bila kita lakukan solat ba'diyah isyak 4 rakaat. Begitu juga solat witir 3 rakaat Ustaz. Apakah satu atau dua salam yang lebih afdal? Memperbanyakkan salam lebih afdal. Memperbanyakkan salam lebih afdal. Maka jawapan dia, sembahyang witir 3 rakaat, asingkan 2 dan 1, memperbanyakkan salam. Sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat, mengasingkan salam. Maksudnya 2 rakaat bagi salam, kemudian 2 rakaat kita beri salam. Baik, seterusnya soalan daripada sahabat kita Ustaz, macam-macam juga soalan hari ini. Daripada Zura dari Puchong, tentang puasa. Hari ini hari sunat Khamis, dia puasa sunat Khamis. Boleh ke nak niatkan atau ambil berkat puasa bulan Rajab kebetulan Isra Mi'raj Ustaz? Hakikatnya untuk puasa bulan Rajab ini, dia adalah disunatkan puasa tersebut secara umumnya. Secara umumnya, iaitu kita puasa kerana kita berada di dalam bulan Rajab yang disebut sebagai apa? Sebagai bulan-bulan
haram. Sebagai apa? Bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci. Maka kalau begitu niatnya boleh digabungkan antara puasa pada hari-hari bulan Rejab dengan apa? Dengan puasa pada hari ini iaitu hari Khamis. Ya, boleh digabungkan. Niat pun kena niat berdua-dua sekali ke macam mana Ustaz? Afdalnya kita niat kedua-duanya sekali. Kerana ada sebahagian ulama mengatakan kalau dia tidak berniat dia tak dapat pahala khasnya itu. Maka kita niatkan kedua-duanya sekali, maka itu lebih bagus, lebih utama. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah Ustaz. Surah Al-Waqi'ah afdal dibaca pada waktu mana Ustaz? Surah Waqi'ah ini dalam hadis menyebut malam. Siapa yang membaca surah Waqi'ah pada waktu malam, maka dia tidak akan terkena dengan faqah, iaitu kemiskinan. Maka kalau di Hadramaut, para ulama telah menetapkan waktu membaca surah Waqi'ah itu selepas daripada asar. Sebab dia waktu adalah menghampiri malam, maka dia juga boleh dibaca. Jadi kalau di Hadramaut, waktu yang ditertibkan, misalnya dalam tariqah Ba'alawi, yang ditertibkan susunan bacaannya adalah dibaca selepas asar. Ke atas lah. Selepas asar. Ke atas. Alhamdulillah. Lepas ni kita boleh susun jadual dah insya-Allah. Seterusnya kita ada satu soalan Ustaz. Boleh tak solat duha dalam waktu yang berbeza? Contohnya 4 rakaat pada pukul 8 pagi, 4 rakaat lagi pada pukul 10 pagi Ustaz. Terpecah dua macam tu. Boleh. Boleh. Seterusnya kita ada satu soalan Ustaz daripada sahabat kita Hanis Ismail di YouTube IKIM kata, Ustaz, apakah hikmah peristiwa Isra' Mi'raj secara keseluruhan Ustaz? Terlalu banyak hikmahnya dan terlalu banyak hikmahnya. Antara hikmahnya, kita boleh sebut antara hikmahnya adalah untuk Allah Ta'ala menunjukkan pertama ketinggian Rasulullah. Nak tunjukkan kepada semua manusia Rasulullah itu hebat. Rasulullah ini ketua kepada para nabi. Dan hikmah yang kedua adalah untuk menghiburkan Rasulullah yang berada dalam kesedihan dan mempertunjukkan kepada Rasulullah kebesaran-kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya makrifah, supaya ketinggian Rasulullah itu makin bertambah. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyah. Jadi kami buat semua ini supaya kami, kata Allah, mempertunjukkan kepada dia, iaitu Rasulullah, akan tanda-tanda kebesaran kami. Kalau sebelum ini perkara-perkara tentang alam malakut, alam malaikat, sampai melalui berita kepada Rasulullah, maka satu hadiah yang agung untuk Rasulullah sendiri, maka dia dilihat dengan mata Rasulullah yang mulia, maka ia menambah-nambah lagilah makrifah di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia adalah untuk menguji iman. Orang yang hanya berteleku dengan logik, berteleku dengan sains tanpa iman, maka jiwanya akan teruji dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka yang boleh menerimanya adalah orang yang ada iman sahaja, bukan yang hanya bertekan dan berteleku menggunakan akal semata-mata. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan satu soalan terakhir Ustaz daripada seorang ibu yang sangat prihatin, soalan daripada WhatsApp IKIM berkenaan tentang Isra' Mi'raj ini Ustaz. Bagaimana nak menerangkan Isra' Mi'raj ni secara ringkas kepada anak-anak yang berusia dalam 10 tahun lebih macam tu Ustaz? Peristiwa Isra' dan Mi'raj diterangkan kepada kanak-kanak. Mungkin kita bayangkan kanak-kanak ni
Oh, dia mungkin tak boleh nak terima ada langit. Tidak, kanak-kanak lagi senang terima daripada orang tua. Kanak-kanak lagi mudah berimajinasi daripada orang tua yang kadang-kadang pemikiran dia telah masuk pemikiran-pemikiran yang tak betul. Kadang-kadang ini kita boleh terangkan, dia boleh faham. Contohnya, ada kuda yang ada kepak, dia boleh faham. Sebab imajinasi budak-budak dia lebih mudah terima daripada orang tua yang banyak pengalaman hidup dan kadang-kadang pengalaman yang tak baik merosakkan pemikiran dia. Maka kita terangkan dalam peristiwa Mi'raj ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi kepada Nabi kuda yang laju, bergerak, kemudian Nabi dibawa dengan malaikat pergi ke langit, tengok syurga. Maka sebenarnya di langit itu ada syurga yang hebat. Jadi kalau kita buat baik, kita pun akan diberi syurga seperti itu. InsyaAllah. Kena kreatif lah kan Ustaz kan? Alhamdulillah. Dan satu soalan terakhir Ustaz, daripada sahabat kita ni, Encik Ridwan Jaafar Iman kata, kalam Allah adalah kadim. Boleh terangkan apakah itu kalam lafzi yang didengar oleh Saidina Nabi Muhammad semasa peristiwa Isra Mi'raj supaya menjadi pegangan akidah kami, Ustaz? Persoalan ini, dia adalah persoalan berkaitan dengan apa? Iman. Dengan akidah. Seperti mana ulama telah bahaskan perkara yang sama. Seperti mana peristiwa Nabi Musa bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklimah. Nabi Musa benar-benar telah bercakap. Wa kallamallahu Musa, Allah Ta'ala benar-benar telah bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Begitulah juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka benar-benar Rasulullah telah melihat Allah. Maka benar-benar Rasulullah telah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat kalam Allah Taala itu adalah sifat kalam yang tidak sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala telah, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala telah inkishafkan, Allah Taala telah singkapkan kalam qadimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham makna daripada kalam tersebut, bukan dengan lafaz dan bukan juga dengan suara seperti yang difahami oleh makhluk pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Kita sampai hujung Ustaz perkongsian kita. Di hujung ni mungkin ada sedikit pesan-pesan daripada Ustaz bila kata tentang Isra Mi'raj ini, untuk sama-sama kita jadikan sebagai pedoman untuk sama-sama kita laksanakan kehidupan dengan penuh keimanan. Silakan Ustaz. Saya sebut ringkas saja. Janganlah terlalu sibuk di dunia yang sempit ini. Sebenarnya orang yang sibuk di dunia yang sempit ini, dia ketinggalan zaman. Dan pemikirannya sempit. Kerana apa? Kita ada langit yang lebih luas, berjuta bilion kali ganda, dan kita ada syurga yang lebih luas. Maka jangan sempitkan pemikiran dengan dunia yang